Selamat pagi murid-murid. Sila bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Baik, sekarang keluarkan buku teks dan buka muka surat 65 dan 70 di unit 13 dan 14. Kita akan mempelajari dua tajuk pada hari ini, yaitu memupuk perpaduan dan semangat kejiranan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu akan dapat membaca ayat yang mengandungi imbuhan pinjaman, kemudian menjawab soalan pemahaman dengan betul. Manakala nilai yang terdapat di dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah kesyukuran. Sebelum tu cikgu terangkan, imbuhan pinjaman ialah imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing untuk membentuk kata nama. Ia ditambah di awal atau di akhir perkataan. Contoh, juru, pra, maha, wan, man, wati. Juru terbang, pragawan, mahasiswa, dermawan, budiman, seniwati. Baik, kita teruskan. Ini merupakan paparan di muka surat yang ke-65. Dan kita akan lihat secara lebih terperinci selepas ini. Baik, mari kita membaca dan fahami. Tajuk, memupuk perpaduan. Buletin Taman Sepadu. Buletin ini sama juga maksud seperti berita. Baik, kita baca. Pada musim cuti sekolah yang lalu, Jawatan Kuasa Perpaduan Taman Sepadu menganjurkan kem perpaduan. Peserta kem ini terdiri daripada murid dan mahasiswa dari taman ini. Tujuan utama kem ini adalah untuk membina semangat muhibah dan toleransi dalam kalangan peserta yang berbilang kaum. Selain itu, tata tertib peserta turut dititik beratkan dalam program ini. Aktiviti yang dijalankan telah dapat menarik minat peserta kem. Menurut seorang peserta kem, aktiviti itu bukan sahaja menyeronokkan, malah dapat membina hubungan mesra dan kerjasama antara kaum. Baik, daripada buletin ini, cuba kamu kenal pasti apakah perkataan yang mempunyai imbuhan pinjaman. Baik, di sini ada mahasiswa. Seterusnya, tata tertib. Selain daripada itu, cikgu harap kamu dapat mengenal pasti. Baik, sekarang kita teruskan. Ciri-ciri rakyat Malaysia. Rakyat yang berbilang kaum dan agama hidup aman dan harmoni. Negara unik yang mempunyai tata cara pelbagai budaya dan adat yang menarik. Menghormati adat, kaum dan agama masing-masing tanpa prasangka. Mempunyai tenaga usahawan, cendekiawan dan negarawan untuk menjamin kemajuan negara. Mempunyai pendidikan ilmiah yang berkualiti. Amalan bertata susila dapat memupuk semangat muhibah. Jadi ini merupakan ciri-ciri rakyat Malaysia.
ataupun lebih mudah kita faham ialah ciri-ciri kita lah sebagai rakyat Malaysia. Baik, di sini juga terdapat beberapa perkataan yang mempunyai imbuhan pinjaman seperti tata cara, prasangka. Apa yang dimaksudkan dengan prasangka ini? Prasangka ini maksudnya tidak buruk sangka terhadap orang lain. Kemudian usahawan, cendekiawan, negarawan, tata susila. Ini semua adalah perkataan yang mempunyai imbuhan pinjaman. Sekarang kita lihat pula soalan. Mari menjawab soalan. Baik, di sini ada 6 soalan yang perlu kamu jawab. Cikgu akan berikan contoh bagaimana untuk menjawab dengan betul. Sekarang kita melihat soalan yang pertama. Siapakah peserta kem perpaduan? Di sini kamu mestilah menjawab dengan lengkap. Kemudian jawapan kamu boleh cari ataupun dapati daripada petikan yang kita baca tadi. Contoh jawapan, peserta kem perpaduan terdiri daripada... di sini cikgu mau kamu cari jawapan itu sendiri. Kamu boleh cari jawapan daripada petikan yang kita baca tadi. Kemudian kita lihat pula soalan yang kedua. Berikan maksud mahasiswa. Maksud perkataan mahasiswa ialah, di sini cikgu mau kamu cari juga jawapan itu sendiri. Sila cari jawapan dengan merujuki kamus. Sila rujuk kamus untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan mahasiswa. Seterusnya soalan yang ketiga. Apakah tujuan kem perpaduan ini dilaksanakan? Tujuan kem perpaduan ini dilaksanakan adalah untuk cari lagi. Cari jawapan daripada petikan yang kita baca tadi. Seterusnya kita lihat soalan yang keempat. Berikan faedah amalan bertata susila. Ada jawapan yang berdasarkan maklumat yang kita baca tadi itu. Faedah amalan bertata susila ialah apa? Tulis, cari jawapan sendiri. Kemudian soalan yang kelima. Nyatakan 3 gabungan tenaga untuk menjamin kemajuan negara. Yang ni, soalan ini dia kata nyatakan. Kalau soalan ini meminta hanya menyatakan, kamu hanya perlu tuliskan sahaja jawapan dia terus. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Baik, sekarang kita teruskan kepada soalan yang ke-6. Wajarkah aktiviti kem perpaduan diadakan pada setiap tahun? Berikan alasan. Ya, aktiviti kem perpaduan wajar diadakan pada setiap tahun kerana maka di sini kamu kena cari jawapan sendiri. Kamu boleh fikirkan jawapan yang sesuai berdasarkan perbincangan kita tadi. Kamu boleh rujuk juga di dalam maklumat yang kita baca itu dan dapatkan jawapan di situ. Kerana dia meminta kamu menuliskan alasan, memberikan alasan ataupun memberikan pendapat. Sila tulis dengan ayat yang lengkap dan betul. Baik, latihan. Tuliskan soalan dan jawapan lengkap berdasarkan pembelajaran kita tadi. Kemudian tulis di dalam buku pemahaman atau kertas kajang dengan kemas dan jelas.
Ini adalah cara menulis latihan. Tulis dalam buku latihan atau kertas kajang. Kemudian tuliskan nama, tarikh, dan kelas. Tulis muka surat buku teks. Kemudian barulah diikuti dengan jawapan. Salin soalan dan tulis jawapan dengan kemas. Kemudian garisi jawapan dengan betul. Sila garis menggunakan pembaris supaya kerja yang kamu buat itu lebih kemas. Baik, seterusnya, sila buka muka surat 70. Kita akan belajar satu lagi tajuk, yaitu semangat kejiranan. Ini merupakan muka surat 70 di dalam buku teks kamu. Baik, objektif pembelajaran. Kamu boleh membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, kemudian membina dan menjawab soalan pemahaman dengan betul juga. Dan nilai yang terdapat di dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah baik hati. Baiklah, sekarang kita teruskan. Mari membaca dan fahami. Tajuk: semangat kejiranan. Pada suatu hari, Puan Fadilah memanggil jirannya Puan Sarina. Beliau meminta Puan Sarina datang ke rumahnya. "Mengapakah Fadilah memanggil saya?" tanya Puan Sarina. Aduh, perut saya sangat sakit," kata Puan Fadilah. Walaupun pelbagai ikhtiar dilakukan oleh Puan Sarina, perut Puan Fadilah masih sakit lagi. Puan Sarina pun segera menelepon pihak hospital untuk mendapatkan bantuan. "Saya bimbang untuk meninggalkan rumah kerana suami saya berada di pejabat dan anak-anak saya pula berada di sekolah," kata Puan Fadilah dengan sedih. "Usah bimbang, Fadilah. Saya akan menghubungi suami kamu. Encik Azhar pula akan mengambil anak-anak kamu pulang dari sekolah. Saya akan meminta Encik Paulus mengawasi rumah kamu," jelas Puan Sarina lagi. Tidak lama kemudian, ambulans pun tiba. Puan Fadilah segera dibawa ke hospital. Puan Fadilah dimasukkan ke dalam ward untuk menerima rawatan. Banyak jirannya datang menziarahi Puan Fadilah. Seminggu kemudian, Puan Fadilah mengadakan jamuan khas untuk jiran-jirannya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada mereka kerana membantunya semasa ditimpa kesusahan. Baik, ini merupakan cerita di mana Puan Fadilah mengalami kesakitan perut. Kemudian beliau meminta bantuan daripada Puan Sarina. Puan Sarina merupakan jiran kepada Puan Fadilah. Dalam cerita ini, cikgu rasa semua pun faham apa yang telah diceritakan. Jadi, kita akan melihat pula soalan untuk dijawab. Baik, sekarang kita lihat soalan yang terdapat di dalam pelajaran kita pada hari ini. Mari menjawab soalan ini. Sekarang kita lihat ada 3 soalan dan kita jawab berdasarkan kepada petikan yang kita baca tadi. Sekarang kita lihat soalan yang pertama dahulu. Apakah bantuan yang diberikan oleh jiran-jiran Puan Fadilah semasa dia dalam kesusahan? Bantuan yang diberikan oleh siapa? Siapa yang memberi bantuan dan apakah bantuan yang diberikan oleh mereka?
Jadi, sila cari jawaban daripada petikan, kemudian tulis dengan ayat yang lengkap dan betul. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Siapakah yang menziarahi Puan Fadila di hospital? Yang ini pun kamu mestilah menjawab dengan menggunakan ayat yang betul. Sila cari jawapan daripada petikan. Semua jawapan ada dalam petikan yang kita baca tadi. Baik, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Mengapakah kita mesti membantu jiran semasa mereka dalam kesusahan? Kita yang ini pun kita mesti jawab dengan lengkap, dengan ayat yang lengkap dan betul. Kita mestilah membantu jiran kita semasa mereka berada dalam kesusahan kerana apa? Yang ni cikgu mau kamu cari jawapan. Juga boleh didapati daripada petikan. Mudah saja kan? Dalam latihan ini kamu hanya perlu menjawab 3 soalan ini sahaja. Sama juga seperti tadi. Tuliskan soalan dan jawapan lengkap berdasarkan pembelajaran. Kemudian tulis dalam buku pemahaman atau kertas kajang dengan kemas dan jelas. Sama juga, ini adalah cara menulis latihan. Tulis dalam buku latihan atau kertas kajang, kemudian tulis nama, tarikh dan kelas. Tulis muka surat buku teks, itu penting. Kemudian tuliskan jawapan kamu. Salin soalan dan tulis jawapan dengan kemas, kemudian. Baiklah, sebagai peringatan, jangan lupa hantar hasil kerja kepada cikgu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Kemudian tugasan mestilah disiapkan dan dihantar selewat-lewatnya hari Sabtu pada 13 Jun 2020. Belajar di rumah, stay at home. Terima kasih. Bye-bye, jumpa lagi.